Mami tunggu kat kereta tau. Ya, kejap-kejap minum air dulu ni. You dengar sini Yang I tahu you cuma nak pergi 2 hari. Okay? Bila I video call you, make sure you angkat telefon. Sebab I nak cakap, I nak tengok muka you and I nak tengok surrounding. Okay? Angkat, jangan tak angkat. Tu je. Tu je at the moment. Okey. And don't be naughty, Baik sayang. Ni betul ni dekat Terengganu ni? Ha? Betul kat Terengganu? You jangan tipu I. Kalau you tipu I, you siap Betul sayang. I kat Terengganu dah berapa kali I nak cakap. You dah tengok kan. Semuanya ada tunjuk. Dah lah you penat tu tak? Jalan jauh ni nak tidur. Okey? Okay. Last. Okay, last. I percaya kat you. Tapi you tunjuk jap. Keliling dalam bilik tu siapa ada. Cepatlah. Allah. Nah. Nampak? Lagi. Nampak tak? Lagi. Tu kat tepi tu tak nampak tu. Kanan lah ni. Okey, cukup. Okay. Alright. Bye. Okey, itu dia sedutan drama daripada Titian Kasih. Mungkin anda tengah tergelak-gelak ataupun rasa macam apalah pasangan dia ni. Kalau nak ambil gambar, pastikan ada juga nampak kawasan sekeliling ataupun surrounding tu. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang perasaan insecure ini. Sejauh mana ia sebenarnya diperlukan dalam hubungan, sejauh mana ia boleh membawa kebaikan ataupun konotasi yang negatif juga kalau dilakukan secara berlebihan Sugi. Ya, Fiza, dan di studio kita ada seorang tetamu dan dalam talian pun kita ada seorang tetamu. Jadi eloklah kalau saya perkenalkan yang di studio sekarang ni. Kita bersama dengan Cik Muhammad Syaiful Bahari selaku perunding motivasi kita. Sihat Cik Syaiful? Alhamdulillah sihat, Sugita dan juga Fiza. Apa khabar kedua-duanya sihat? Sihat, Alhamdulillah. Telah lama tidak bersua. Ya, kita hanya bersua di dalam WhatsApp ataupun dalam talian secara betul. virtual. Kali ni tak ada masalah line tak clear semua Cik Syaiful. Terus clear. Okey, dan memang line clear. Ini line clear Selain insyaAllah. bersama dengan Cik Saiful di studio ketika ini, kita juga bersama dengan seorang lagi. Ini dia artis yang cukup popular. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton wanita hari ini yang rindukan kehadiran beliau. Kita bersama dengan Ifa Razia. Hello. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Cantiknya walaupun dalam talian. Apa khabar? Khabar baik. Okey, baik. Kita akan bersama dengan Ifa dan juga Encik Syaiful. Tapi sebagai mukadimahnya, mungkin kita tujukan kepada Encik Syaiful lah. Encik Syaiful, biasanya kita kaitkan insecurity ni sebagai satu yang negatif. Tetapi saya ada juga terbaca yang ada positifnya. Orang kata it can spark growth, boleh menyemarakkan lagi perhubungan itu ataupun membantu memperbaikikan diri kita. Jadi mungkin Encik Syaiful boleh terus kongsikan baik dan buruknya insecurity ni. Alright, terima kasih Sugita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton rancangan Wanita Hari Ini. Pada hari ini, hari Jumaat ya. So kita bersua dan soalan yang Cik Sugita tanyakan tadi Fizah sangat menarik. So ada tak insecure ni sebenarnya memberi kesan ataupun impak yang dari dua sudut, positif dan negatif. So apa yang perlu kita faham adalah insecure ni maksudnya seseorang tersebut dia kurang ataupun dia hilang. Yang pertama, kepercayaan terhadap diri dia sendiri dulu. Then dia bawa penyakit tu kepada orang lain. Tu yang kita tengok tadi tu. Bang, pusing ke bang kamera tu? Pusing. Saya nak tengok kok belakang pintu tu ada kan. So Dekat Terengganu ni. So yang inilah perkara-perkara yang menyebabkan topik kita pada ini berkaitan dengan pasangan. Kalau tindakan tersebut dibuat, perbuatan tersebut dibuat, akhirnya yang akan memberi mudarat kepada diri dia dan juga pasangan dia. So dalam konteks sekarang, dia tidak akan lari daripada yang dinamakan sebagai satu lagi, iaitu persepsi. So bagaimana insecure itu mempengaruhi persepsi seseorang tersebut terhadap pasangan dia juga ada kaitannya. Dan soalan yang kita tanya tadi, adakah dia boleh memberi kesan yang positif? Yes, saya kata ada. So bila kita bawa topik insecure terhadap pasangan ni, dewasa ini kebiasaannya. Bila orang yang kat luar pun menonton, aku nak dengar ni apa benda yang negatif ni kan. Tapi dari sudut kacamata ataupun dari sudut pandang positifnya, memang ada Cik Sugita. Okey, baik, kita tengok kita ambil contoh paling mudah lah. So bila seseorang itu dia merasa satu cabaran kepada diri dia tak berapa insecure
insecure terhadap diri dia bila mana dewasa ni, orang yang dah berkahwin biasanya, alah tak apa, aku dah kahwin, buat apa aku nak cantik-cantik. So yang itu akan memberi mudarat kepada dia seandainya dia masih lagi mengamalkan mempunyai perasaan yang sedemikian. So therefore kadang-kadang ni bukan kata isteri je, suami pun sama kan, makin hari makin besar, makin hari makin besar. Sebab Dia PJK, perut jalan ke depan. Why? Sebab hati banyak senang kan. So jadi bila tingkah laku ataupun perbuatan tersebut tanpa ada perasaan bimbang. Sebab apa? Insecure ni antara tanda-tandanya adalah dia berasa cemas, dia rasa bimbang, dia rasa ada persaingan, dia rasa kecewa, dia rasa sedih dan sebagainya. So kita di perumpamaan macam ni lah Fiza dan Cik Sugita. Stres tu bagus, tetapi kalau terlebih maka dia akan memberi mudarat. Insecure ni bagus, tetapi kalau tak diuruskan dengan baik, tak disalurkan kepada tempat yang baik, dan baru dia akan jadi negatif. Faham. Saya suka apa yang Cik Saiful katakan tu, terutama sekali bagi golongan wanita khususnya. Kadang-kadang kita dah rasa okeylah dah kahwin, dah tak perlu nak rasa insecure, tak perlu nak cantik-cantik. Okey, ini kita nak tanya kepada Ifah Razia. Kalau yang mengenal Ifah Razia kan, itu dia. Daripada dulu sampai sekarang, baru-baru ni saya baru je borak dengan Rina. Saya cakap, Kak Ifah ni makin hari makin cantik kan, makin nampak muda. Jadi kalau kita lihat perjalanan Ifah Razia sendiri, kadang-kadang orang kata dah ada anak, dah berkahwin, dah malas lah nak jaga penampilan diri dan sebagainya, sebab tak perlu rasa insecure. Sebab suami dah memang 24 jam dengan kita. Lagi-lagi Ifah Razia, Yani juga menguruskan Ifah Razia. Tetapi Ifah Razia sendiri sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, ada tak perasaan insecure itu dalam hubungan rumah tangga anda? Terima kasih Fiza. Boy, banyak sangat memuji ni melampau you all. Terima kasih semua. Tapi betul lah, kita ni bila kita dah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, saya dengan suami saya dah 17 tahun berumah tangga kan. Jadi perasaan insecure tu kena ada juga. Kena ada, curiga tu kena ada walaupun 10% kat situ. Tapi antara saya dengan suami saya yang selalu rasa insecure terhadap saya, sebab saya ni yang banyak terdedah dengan orang ramai, berjumpa dengan orang ramai, pernah melakukan persembahan di hadapan orang ramai. Jadi dia yang rasa insecure. Macam saya ni kurang, mungkin dia rasa dia tu akan diketepikan ke, atau saya ni akan tinggalkan dia, akan menduakan dia, macam tu perasaan dia, padahal kita tak ada apa-apa pun. Tapi alhamdulillah, itulah komunikasi tu paling penting dalam hubungan rumah tangga ni. So pada pendapat Kak Ifah ni, bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Kalau kita ada hubungan gelap dengan orang lain, maksudnya kan, tanpa pengetahuan suami kita atau pasangan kita, lama kelamaan benda tu akan diketahui juga. Macam mana pun kita sorok, itu pendapat saya. Dan kita perlu jujur pada pasangan kita kan. Kalau pasal tu bila kita tengok drama-drama tadi, you kat mana bang? You tunjuk. You kat celah ni, ke celah beredar, buat apa kan. Itu sebab apa, dia dah mungkin dia pernah kena tipu dengan pasangan dia sebelum ni, ataupun mungkin dia pernah menipu pasangan dia. Itu pasal dia nak play safe kat situ. Okey, Ifah, tapi nak tanya juga. Tadi Ifah cakap yang sebenarnya dalam antara Ifah dengan Yani, kebiasaannya Yani yang lebih rasa insecure kepada Ifah. Tapi kebiasaannya dalam kehidupan seharian ni, orang perempuan ni yang lebih kuat cemburu. Orang perempuan yang kebiasaannya lebih mudah rasa insecure kan. Kalau Ifah Razia sendiri, ada tak rasa insecure terhadap Yani? Saya tak boleh bagi suami saya terlampau handsome lah. Insecure lah tu ya? Insecure lah tu. Insecure lah tu. Kan, dia baru nak pergi bersenam ni, baru pergi gym hari-hari. Pa, tak payah pergi gym sangat lah, Pa. Kan kurus sangat kan, kena cagas pula laki saya kan. Padahal untuk kesihatan tu. Okey, 17 tahun sudah berumah tangga dan Ifah berkata yang masih perlukan insecurity itu. Tapi Encik Syaiful nak tahu juga, bila kita insecure, adakah ia bermula daripada diri kita sendiri? Mungkin sebelum kahwin seseorang itu dah memang ada sikap insecurity tu. So tak percaya pada diri, lepas tu terbawa-bawa bila sudah berkahwin, dan mungkin disebabkan trauma. Mungkin pasangan melakukan sesuatu seperti yang Ifah katakan.
Okey, baik. Terima kasih. Saya nak tambah dan komen apa yang sahabat saya Ifa yang berada di setapak tu tadi tu. Wow. Dulu kan duduk sebelah biasa. Saya ini online je lah kan. No problem. Baik, saya tertarik dengan satu perkataan dia kata, apa, pengalaman. Yes, sometimes manusia ni dia akan mudah dia bukan mudah untuk melupakan sesuatu sejarah ataupun lakaran sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup dia. Betul. So memang betul apa yang dikatakan tadi, kebiasaannya pengalaman itulah yang akan diingati dan sukar untuk dibuang. Apatah lagi kata Cik Fizah tadi, biasanya senario ataupun insecure ni terjadi kepada wanita. Kenapa? Why? Sebab orang perempuan dari sudut biologinya memang Tuhan ciptakan dia adalah orang yang mudah untuk mengingat sampailah ke perkara yang detail. Maka dia juga sukar untuk membuang sesuatu benda dalam memori ingatan dia. Therefore kenapa? Sebab itulah kadang-kadang orang perempuan ni selalu dikaitkan dengan insecure ni lah. Kan? Baik. Selain daripada pengalaman ni sebenarnya, cara seseorang itu membawa diri dia dan juga faktor persekitaran dia juga akan mempengaruhi sifat insecure dia terhadap pasangan dia. Contoh, dapat kawan tapi kawan yang suka membawang. Kawan yang suka cucuk. Betul ke laki awak tu pergi gym? Faham tu kan? Kan? Aku rasa macam dia tak berapa nak betul lah pergi gym tu. Kau tak nak pergi siasat ke? Nampak? So, kata-kata cetusan ataupun faktor persekitaran ini ada kalanya dia akan mempengaruhi seseorang insan itu untuk mengubah nilai asal positif yang ada dalam diri dia. So kena careful dengan ni. Sebab apa? Bila seseorang itu selalu berperwatakan ataupun melakukan perbuatan ataupun membuat satu persepsi terhadap pasangan, insecure terhadap pasangan dan sebagainya, juga perasaan itu selalu diadakan, kerap dia akan mengganggu dari sudut emosi dalam jangka masa yang panjang dan juga kesihatan mental. Okey. Itu yang kita tak nak. Ini yang mungkin Cik Saiful kita boleh terus bawa kepada kesan yang negatif itu tadi. Ya, betul. Kerana daripada rasa macam manisnya pasangan, apatah lagi kalau dah macam 15 tahun, 17 tahun mendirikan rumah tangga, sesekali ada rasa insecure tu, pasangan akan merasakan bahawa kita ni masih lagi disayangi, dihargai, diberi perhatian. Diberi perhatian. Yes, betul. Tetapi kalau insecure yang berlebihan ini tadi tu, you pergi mana? You dengan siapa? You ambil gambar 2 minit setengah sekali dia call, 2 minit setengah kali dia video call. Jadi itu juga bukan boleh mengganggu gugat lah hubungan rumah tangga. Sebab bagi seorang lelaki mungkin dia rasa macam merimaskan lah, kerana kepercayaan itu merupakan teras utama dalam hubungan rumah tangga. Betul. Khususnya kalau boleh dikomen. Dia bukan mengganggu gugat je, Cik Fizah. Tetapi itulah yang menyebabkan wanita-wanita luar sana suami anda cepat mati. Takut dengar. No, bukan. Sebab kajian juga menunjukkan bahawa golongan lelaki adalah antara golongan yang paling ramai menghadapi ataupun memiliki penyakit serangan jantung. Salah satu dia mungkin adalah antara sebab perangai isteri yang insecure, terlalu insecure. Ni yang kritikal lah ni. Kan, ni kritikal lah. Kan. So sampai kan suami nak pergi beli barang dekat kedai pun rasa macam nak ikut. Kan. Suami nak keluar dengan kawan pun betul ke dengan kawan tu. So perbuatan-perbuatan seperti ni, betul Cik Fizah, dia akan mengundang kepada rasa rimas. Ingat ya, ada beberapa perkara perbuatan yang dilakukan, tindakan oleh pasangan, khususnya isteri, yang kurang disenangi oleh sang suami. Yang akhirnya bila mana suami merasakan bahawa isteri dah mula tak percaya dekat aku, so what? Kan? So dia akan timbul rasa cabaran. Tapi ini vice versa lah. Atuknya dikembali juga. Kadang-kadang ada juga golongan suami yang melakukan perkara seperti itu terhadap isteri kan. Macam, saya kat mana? Rimas pula ya. Betul. 1 minit sekali dia telefon. Memang betul. Okay. Betul. Sebab tu insecure ni sebenarnya dia tidak mengenal gender. Tetapi yang menjadi teras dia adalah bagaimana seseorang itu membawa dirinya ataupun menguruskan dirinya di dalam kehidupan seharian dia. Therefore. Sebab itulah apa? Dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan itu tidak melihat kepada rupa paras ataupun bentuk fizikal dan juga harta yang seseorang itu miliki, tapi Tuhan melihat bagaimana ketakwaan ataupun kebaikan dan juga hati dan amalan seseorang itu. Yang itu yang sepatutnya. Seperti yang Fiza katakan, insecurity ni tidak mengenali gender, betul? Ya, jadi nak tanya kepada Ifa, bagaimana Ifa dan suami mencari, orang kata, keseimbangan itulah supaya insecurity itu tidak berlebihan dan memudaratkan rumah tangga anda. Mungkin ada apa-apa yang dilakukan. Okey, sebelum keluar saya memberitahu isteri, dah sampai saya memberitahu, sebelum balik saya memberitahu, ataupun ada apa-apa yang dilakukan? Macam saya dengan suami, mudah aja kan. Macam saya memang ada jadual kerja saya. So suami saya tahu, hari ni nak perlu hantar saya ke mana.
macam saya syuting ke, saya buat apa ke, dia hantar. Kalau macam saya syuting, dia takkan tunggulah. Dia hantar dan dia akan jemput saya balik. Jadi dia tak perlu rasa bimbang sebab saya memang bekerja time tu. Jadi macam bila saya tak bekerja, saya berada di rumah pula, dia pula keluar bekerja. Dia macam selalunya Abang Yani dia yang akan, I nak keluar dulu tau. I nak pergi. Padahal aku tak tanya pun dia nak ke mana kan. Lantar kau lah nak pergi mana. Kan macam Kak Ifah kan, alah pergilah nak pergi mana-mana pun kan. Macam kita ni rasa dia dah 24 jam dengan kita. Kita pun kadang-kadang pun macam nak bagi dia ada ruang untuk diri dia sendiri. Macam I sebenarnya I suka bagi ruang pada suami saya. Pergilah berjumpa dengan kawan-kawan dia kan. Pergi jumpa mak dia ke, pergilah bawa anak-anak pergi jalan ketika I busy ke apa. I suka bagi ruang untuk dia. Tapi suami I pula ni terlampau menyayangi saya. Wah, gitu kan. Yang ini topik lain. Ini topik lain. Yang ini topik clingy. Suami I rasa insecure dengan I. Dia yang mereportkan dia kat mana. Bukan I tanya dia yang report diri dia. Itu mungkin tanda hormat jugalah. Tapi kan bila dah hari-hari sebegitu, dah 17 tahun hari tu, memang dihantar, diambil, diberitahu apa saja aktiviti. Tetapi kalau sesekali berlakunya tiba-tibalah suami keluar tak bagi tahu pergi mana, hilang 2-3 jam tak dapat dihubungi dan sebagainya. Kalau biasa pagi-pagi dah 8:30 pagi dah, contoh dah kata good morning, tiba-tiba hari tu hilang dah 1.5 hari baru bagi hilang ucapan dia tersebut. Ada tak rasa ragu-ragu ataupun insecure tu? Selalunya macam Kak Ifah akan suruh anak telefon. Kak Ifah tak akan telefon Abang Yani. Tadi suruh anak, gunakan anak pandai tak mak dia? Pandai. Telefon papa kat mana ni? Anak dia telefon lah. Papa kat mana? Okey, papa kat sini. Papa kat mana? Papa dah on the way ke balik rumah. Itu je. Saya tak akan telefon dia. Kalau tengok bil telefon tu paling jimat, tak pernah call dia pun. WhatsApp je. Sebabnya adakah Ifah buat begitu kerana merasakan memang cukup yakin dengan pasangan sebenarnya? Kepercayaan itu ada. Memang betul lah. Saya kena percaya dan saya yakin suami saya ni dia keluar rumah memang dia ada kerja-kerja dia tersendiri. Dia akan buat kerja dan dia akan inform pada saya, okey dia pergi kat sini, dia buat apa, tanpa perlu saya tanya pun. Okey, kadang-kadang tak payahlah nak detail sangat kan. Macamlah kita tak percaya kat dia kan. Tapi Abang Yani macam tu lah perangai orang dia. Saya beruntung lah bertuah dapat suami yang macam tu. Alhamdulillah. Sememangnya beruntung. Dan Encik Syaiful, kalau kita dengar tadi, itu saya kira adalah tanda hormat suami Ifah kepadanya kan. Dan mungkin ramai dalam kalangan penonton-penonton pun ada situasi sebegitu. Di mana tak perlu pun tanya, tapi suami dah orang kata punch card lah, dah maklumkan kan. Tapi ada pula yang kalau isteri tanya pun, alah awak ni insecure lah, kenapa nak tahu semua yang saya lakukan. Mungkin Encik Syaiful boleh kongsikan jugalah bagaimana mereka boleh wujudkan kesefahaman itu, dan setiap kali katakan pasangan tanya, tak payahlah terus sebut awak ni insecure. Tanggungjawab kot tu. Sebab mungkin takut kalau ada waktu-waktu kecemasan, kita tak tahu di mana, tak tahu nak bagi tahu kat mana, tak tahu di mana. Itu pun penting juga sebenarnya. Ya, terima kasih. Betul. Therefore, apa yang sahabat kita perempuan Ifah maklumkan tadi tu adalah salah satu benda yang baik. Cuma dalam hal ini berkaitan dengan soalan yang Surita tanya tadi, yang terbaik, langkah yang terbaik adalah kedua-dua pasangan ini kalau boleh bermesyuarat lah. Okey. Mesyuarat ni bukan kat office je. So mesyuarat dalam rumah tangga tu adalah lebih baik. Fizikal boleh, virtual boleh sekarang. Yes, betul. Tapi yang terbaik mesyuarat itu adalah dengan membawa sekali anggota keluarga yang lain. Siapa? Macam Ifah tadi, gunakan anak-anak. So means maksudnya kedua-dua pasangan ini, suami, isteri dan juga anak, waktu dekat meja makan adalah waktu yang terbaik untuk bermesyuarat. So sang suami menceritakan, saya bekerja macam ni, saya akan buat kerja macam ni, saya akan keluar macam ni. Tak salah. So isteri pula akan mudah untuk menerima dan anak-anak akan mudah untuk memahami. Barulah kita dapat reducekan insecure terhadap bukan saja pasangan tetapi dalam jiwa anak-anak juga terhadap salah seorang anggota keluarga itu sendiri. Okey. Cik Saiful, tapi kita mungkin nak melihat kepada satu konteks yang berbeza pula. Kita dah cakap tentang kesederhanaan, konteks yang positif dan sebagainya. Tapi ada individu yang mungkin tadi Sugi dah katakan, Cik Saiful pun dah katakan, kadang-kadang kita rasa insecure dengan diri kita juga. Kadang-kadang kita rasa kita rasa begitu terhadap pasangan kerana kita rasa kita ni ada banyak kekurangan. Kita tak cukup betul dan sebagainya. Tetapi bila keterlaluan yang boleh menimbulkan rasa rimas,
menyebabkan suami marah, Betul. mengganggu urusan pekerjaan, perniagaan suami dan Betul. sebagainya, ini boleh mendatangkan kerosakan juga pada Betul. rumah tangga. Betul. Bagaimana kita nak mengawal ataupun Okey. nak mendidik masyarakat penonton kita hari ini? Wow, soalan yang paling baik yang Cik Fizah tanya hari ini. So, dia balik kepada basic kenapa boleh muncul perasaan ataupun sikap sebenarnya. Nombor satu, saya boleh katakan bahawa dia kurang rasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Kadang-kadang dia hanya melihat kekurangan yang ada pada diri dia, tetapi dia tidak melihat apa kelebihan yang Tuhan berikan kepada diri dia. So, ni ramai minta maaf. Insecure ni kadang dia merasa bahawa kenapa orang tu cantik, kenapa aku tak cantik, kenapa orang tu lebih. lebih aku tak dapat lebih, kenapa sekretari suami aku ni nampak macam lebih menawan daripada dan sebagainya. So membandingkan. So bila perkara membandingkan itu selalu wujud dalam diri dia, maka timbullah rasa tidak terima kasih dan syukur dia kepada Tuhan. So therefore, ingat kepada semua penonton, Tuhan menciptakan setiap manusia itu, dia ada kekurangan, dia ada kelebihan. So jangan pandang kepada kekurangan semata-mata. So bila terlalu memandang kepada kekurangan, tidak melihat dan berterima kasih kepada kelebihan, yang tadi tu, yang Cik Fizah katakan tadi tu, dia akan timbul rasa insecure. So perkara-perkara ini sepatutnya dilihat dari sudut pandang yang positif. Macam saya katakan tadi, dia perlu balance. Bila kita tahu kekurangan kita dalam contohnya bab memasak ni kita kurang. So kita tak berpenat insecure bila kita balik kampung tengok kakak ipar masak, semua masak. Maka ambil tindakan yang positif, kita belajar masak. Setuju. Kan? So ada perkara yang baik di situ, insecure, supaya kita tak berada dalam comfort zone. So yang menjadi masalah tersebut adalah kita rasa sentiasa dalam zone yang selesa, yang tak ada cabaran dan sebagainya. Itu juga mendatangkan masalah. Masalah juga tu, Yes, masalah juga. Dan saya kira kalau seseorang tu macam Encik Syaiful katalah, tak tahu nak masak, yang pasangan pula janganlah asyik dia cakap awak ni tak reti nak masak, awak tengok kakak saya pandai masak, awak tak. Itu lagi akan buatkan situasi itu lebih teruk, saya kira. Betul. Pandai masak, belajar masak. Yes. Rasa tak menarik di hadapan suami, jadikan diri itu Jadikan menarik. diri Banyak lagi menarik. sebenarnya boleh kita Banyak. kongsikan bersama dengan Ifah dan juga Cik Saiful. Tapi sebelum tu Sugi, Kami nak dengarkan apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini, insecure terhadap pasangan. Jom kita dengarkan. Sebenarnya selalu juga rasa insecure dengan pasangan saya, terutamanya dari aspek kerjaya dan keuangan. Saya sebenarnya jealous juga dengan suami saya yang dia ada kerja, saya duduk rumah je, jaga anak. Itu yang membuatkan saya kadang-kadang rasa insecure, sangat-sangat rasa sedih dan saya rasa sangat-sangat tertekan. Sepanjang perkahwinan, saya tak rasa the feeling of insecurity. Mungkin wife saya early stage of marriage ada rasa insecurity lah, sebab dah berusia sikit kan, saya dah ada kerja. Of course, I pernah rasa insecure with my partner because my partner, he was a good-looking guy and also he was a friendly person. So bila orang macam ni, dia senang attract people. So I always have this thought macam, oh my god, what if ramai suka dia, what if dia layan, those kind of thought lah. Saya akan hantar pesanan dekat suami saya. Saya akan text panjang. Saya akan beritahu dia saya rasa insecure sebab ni, sebab tu, sebab ni. I will confront him. I akan tanya dia macam apa yang I rasa lah. Macam I rasa macam you terlalu rapat dengan dia ni, do you have something, anything. So yeah, that's how I settled my insecurities with my partner. Kita yakin dengan hubungan kita, and then kita sentiasa percaya salah seorang ni sentiasa setia. Itu dia pandangan orang di luar sana. Rata-rata berkata yang positif lah. Kalau kita rasa insecure, kita orang kata kita confront pasangan kita. betul. Okey. Sugi, mungkin kita nak tanya kepada Ifah lah kan. Kalau kita cakap tentang insecure ni tadi, kadang-kadang dari awal tadi saya dah tanya kepada Ifah, kalau kita lihat penampilan Ifah tu ada pembaharuannya. Kadang-kadang kita takut, kita rasa insecure ni sebab kita takut bila suami kita keluar nanti ada orang lain nak mengorak suami kita. Macam tadi dah cakap sekretari lagi cantik dan sebagainya. Tetapi dari segi konotasi yang positif pula, penambahbaikan terhadap diri. Apa yang Ifah Razia lakukan juga. Mungkin yang bagi setengah orang, kalau tak pandai masak, dia belajar masak. Rasa kurang menarik depan suami, dia jadikan diri dia menarik. Saling lengkap melengkapi dalam hubungan rumah tangga tu bagi mengurangkan rasa insecure, Ifah Razia. Okay. Macam saya, Fiza, memang awal-awal sebelum kahwin dengan Abang Yani, Kak Ifah cakap, Kak Ifah tak pandai masak. Dengan mak mentua pun saya cakap saya tak pandai masak. Tapi kalau nak cari isteri yang pandai cari duit,
menantu yang pandai cek duit, inilah orangnya. Kita dah awal-awal dah bagi tahu kan, siang-siang dah bagi tahu. So saya rasa itu bukan isunya lah. Macam mana saya nak merapatkan lagi hubungan saya bersama suami saya perlu kelihatan menawan sentiasa di hadapan dia. Macam Abaya ni pun dia memang manager saya, manage saya. Memang dia nak artis dia yang manage ni sentiasa berpenampilan cantik sentiasa. Bila keluar rumah, bila buat kerja apa semua kan. Bila dalam rumah dia je lah yang memandang kita, dia yang tahu kita waktu kita bila kita tak cantik, waktu kita tidur, waktu bersama dia yang tahu kan. Jadi bila waktu bekerja, you have to macam ni lah. Present as Ifa Razia. Jadi benda ni yang kena saya jaga. Dan saya pun kenalah jaga perasaan suami saya kan, kena jaga tingkah laku saya bila berada di luar rumah, menjaga maruah suami saya macam mana. Walaupun suami saya ni tak banyak bercakap, tetapi dia seorang yang sangat observe apa yang saya buat, apa semua. Nak marah saya pun bukan dia akan tegur saya dengan cara yang paling lembut, tetapi kadang-kadang boleh menikam jiwa jugalah. Itu kadang-kadang itu yang saya takut about suami saya. Kalau dia menegur saya, dia tak pernah marah saya depan orang, tak pernah jatuh ke air muka saya depan orang, tak pernah. Suami saya ni tidak pernah, dia bukan seorang yang macam tu. Kalau dia tak suka pun, dia marah dengan saya, dia geram saya macam mana pun, dalam kereta ke balik rumah berdua dengan dia, tidak depan anak, tidak depan siapa-siapa. Masya-Allah, Itu cara dia. Yes, profesional. Ada kerjasama dan kesefahaman antara mereka, Encik Saiful. Kami ni saling melengkapi di antara satu sama lain. Macam suami saya, dia kan ada kekurangan, saya pun ada kekurangan. So suami saya tutup kekurangan saya tutup kekurangan suami saya. Itu je. Terbaik. Okey. Tapi Encik Saiful, ada juga dalam kalangan pasangan yang mereka mungkin terlalu jovial sehingga kan mungkin boleh mengusik, awak kurang tengok perempuan tu, let's check that girl out, together. Mereka lakukan bersama-sama, nak menghayati seorang wanita ataupun menghayati seorang lelaki. Dan lama kelamaan mungkin di awalnya adalah seperti best lah kita buat bersama-sama, tetapi lama kelamaan boleh mengganggu emosi satu sama lain, dan kalau tidak diluahkan, itu akan membawa padah pada diri mereka. Jadi mungkin Encik Saiful boleh kongsikan bagi mereka yang mungkin di awal-awal itu tidak meluahkan perasaan insecurity itu, tetapi lama kelamaan membawa padah kepada mereka dan masih tidak lagi meluahkan perasaan itu. Okey, terima kasih. Yes, betul tu Cik Sugita. Yang menjadi masalah adalah bila seseorang itu memendam. So banyak yang dipendam, banyak yang disimpan, lama-lama orang kata dia memberi kesan kepada psikologi dan juga kesan kepada mental dan juga emosi, of course. Kan? Dan joke tadi tu betul. Yang saya nak katakan kepada wanita-wanita di luar sana, tolong jangan membandingkan suami kalian dengan lelaki lain. So kebiasaannya lelaki pun kena buat macam tu juga. Dan para suami-suami yang di luar sana, tolonglah jangan membandingkan isteri-isteri kalian yang berusia mungkin baru sekitar 40-an 50-an dengan wanita yang berusia 18 tahun. So unfair lah macam tu, nampak tak? So bila ada wujud perbandingan, maka secara tidak langsung kita akan mencetuskan insecure terhadap pasangan kita yang masing-masing. Okey. Cik Saiful, ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook. Tadi sempat saya tengok. Katanya dia percaya pada suami. Kadang-kadang kita faham bila pasangan kita ni dah berumah tangga bertahun-tahun, ada dalam kalangan pasangan kita ni yang memang kerja balik lambat. Apatah lagi macam kami, tim produksi ni kan. Betul. Juru kamera ke kami, wartawan dan sebagainya. Kita kadang-kadang pergi buat assignment ni tak kira waktu. Betul. Kita percaya pasangan kita. Kita beri keyakinan 100%. Balik pukul 3 pagi ke 4 pagi kita faham. Tapi kadang-kadang suami ni tak ada masalah. Orang lain pula yang nak caras. Itu yang boleh menimbulkan rasa insecurity pasangan tu juga. Macam mana kita nak membantu menjawab persoalan daripada rakan kita di Facebook ni? Okey, terima kasih banyak. Soalan yang bagus daripada sahabat kita tersebut. Baik. Macam yang saya katakan tadi, faktor insecure ni bukan saja dalaman tetapi faktor persekitaran. Antaranya yang tadi itulah. Kan mulut-mulut bawang yang dekat sekeliling tu. Dan cuma harus diingat kepada semualah, termasuk saya yang bercakap pada ketika ini, kita sebagai manusia jangan terlalu asyik untuk mencari kemahsyuran dan juga kesempurnaan di mata insan. Okey, saya suka tu. So tolong jangan kita terlalu insecure terhadap insan, tetapi letakkan juga insecure kita kepada Tuhan. Okay. Sebab apa? Bila mana seseorang manusia itu dia terlalu mengharapkan kesempurnaan, orang kata kemahsyuran di sisi insan, dia akan menemui kegagalan dan kekecewaan.
Contoh paling mudah lah Fiza kan. Post sesuatu apa, trend sekarang post sesuatu apa, kurang like rasa stres, tak insecure dah aku ni. Tak ada orang follow aku, Tak ada lah. It's not good sebenarnya. So saya nak jawab soalan tadi tu, maka saya rangkum dan saya simpulkan bahawa jangan terlalu insecure terhadap insan, tetapi letakkan juga insecure kita yang paling utama adalah kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan bahagia. Okey, dan tadi Encik Saiful tu sudah pun berkata yang kita jangan membuat perbandingan. Yes, Tapi betul. nak tanya daripada Ifah, sedikit daripada Ifah bagi mereka kaum wanita, isteri di luar sana, mungkin termasuklah suami di luar sana. Kadang-kadang ialah kita tak nak membuat perbandingan, tetapi katalah tengah tengok isteri tu suka sangat tengok cerita Bollywood, asyik duk puji Shah Rukh Khan, body macam ni, body tu, atau Brad Pitt macam ni, macam tu. Jadi mungkin itu pun boleh menyebabkan insecurity. Jadi kepada para wanita dan lelaki di luar sana, sedikit daripada Ifah sendiri. Jadi sebenarnya begini, nak tengok siapa-siapa berlakon pun, nak minat siapa-siapa tak ada masalah kan. Cuma kita kena menerima pasangan kita tu, apa baiknya, apa buruk dia kan. Kita kena seadanya, kita kena terima dia seadanya. Dan kalau boleh, kalau kita nak suami kita handsome macam pelakon atau sesiapa yang kita minat tu, tak apa, kita sama-sama cuba support ke arah kebaikan, support each other. Contohlah kalau isteri dia tu badan besar, okey, si suami nak isteri tu badan kecil, okey, support sama-sama. Kita petang-petang kita pergi jogging, kita jaga pemakanan sama-sama. Satu keluarga kita buat. Bukan untuk diri kita tapi untuk satu keluarga. Jadi sama-sama kita support each other. Benda-benda macam ni you all kena saling memahami sebenarnya. Kalau tak ada saling support each other, dia tak akan. Asyik nak curiga. Selalu bersangka buruk ni lama-lama makan jiwa, lama-lama you boleh mati cepat. Betul? Betul tu. Itu dah melengkapkan rumusan daripada Ifah Razia. Seringkasnya rumusan tentang topik kita pada hari ini. Apa yang boleh kita pelajari untuk kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, terima kasih Cik Fiza dan Sugita. Secara ringkas, insecure tu penting. Dia ada positif, dia ada negatif. Tetapi kalau berlebihan, dia akan bagi pada perkara yang negatif. Tapi kalau kita pandai uruskan dengan sebaik mungkin, dia akan jadi positif. Samalah seperti kita menerima sebarang juga ujian yang datang kepada diri kita. So ambil dari kacamata yang positif terlebih dahulu. And then barulah kita akan merasakan bahawa betapa nikmatnya ujian dan juga dugaan yang datang tu. Masya Allah, terima kasih. Okey, baik, seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, anything in moderation is good. Jadi kita carilah keseimbangan itu. Insecurity itu bukanlah totally orang kata negatif. Kesederhanaan dalam setiap perkara, dan kita juga harus belajar melihat bukan saja dengan mata tapi dengan hati kita bagi mencari kesempurnaan dalam hubungan rumah tangga. Terima kasih kita ucapkan kepada Ifah Razia di atas perkongsian itu tadi. Sampaikan salam pada Yani dan juga keluarga di rumah. Jaga diri. Sama-sama. Baik, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful atas pencerahan. Saya kira topik ini cukup menarik dan Encik Saiful dan Ifah telah memberikan membuka mata ramai di luar sana. Terima kasih Encik Saiful. Sama-sama. Lepas ni ramai suami dia balik, dia kata, tadi Cik Saiful cakap kat wanita hari boleh insecure sikit-sikit. Okey, terus bersama kami di Wanita Hari ini. Banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton istimewa kami. Kami berehat dahulu. Kembali selepas ini.